Assalamualaikum. Penculikan demi penculikan terus berlaku di perairan Sabah. Salah siapa? Di mana silapnya sehingga kes penculikan di perairan Sabah masih tiada penyelesaiannya? Banyak kejadian culik, rompakan, malah pencerobohan bersenjata berlaku di Sabah, namun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, ia begitu membimbangkan, malah jika tidak ditangani secara tuntas, ia boleh menjadi ancaman kepada negara. Siapakah dalam kes-kes penculikan itu? Tidak perlu diperincikan. Apa yang penting, siasatan menyeluruh bagi mengetahui motif penculikan itu sama ada bermotifkan wang, politik atau kepentingan serantau. Persepsi umum kini menjurus kepada kemungkinan wujud usaha terancang pihak tertentu mahu menggagalkan pihak berkuasa di kawasan khas Pantai Timur Sabah atau Eskom dan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Eskom ditubuhkan susulan insiden penculikan pengganas Sulu di Lahad Datu serta menerima peruntukan tambahan sebanyak 75 juta ringgit daripada kerajaan pusat daripada peruntukan awal bernilai 286 juta ringgit. Soalnya, mengapa kes-kes penculikan ini berlaku dalam waktu singkat? Analisis melihat kembali insiden itu dan usaha menanganinya oleh pihak berkuasa. Dan bersama saya, Azizi Harun. Seorang jurutera dari Semenanjung dipancung oleh penculiknya. Ia begitu menggemparkan. Siapakah pelakunya? Hingga kini kejadian itu terus misteri. Ada pihak mengaitkan dengan satu kumpulan yang berjuang di selatan Filipina. Apakah tuntutan mereka hingga bertindak brutal dengan memenggal kepala bangsa? Insiden culik masih terus berlaku. Kenapa Sabah jadi sasaran? Adakah penculik beranggapan keluarga mangsa mampu menyelesaikan tuntutan mereka? Dia bilang, ada ada ke teleponnya bapak dari sama mama bilangnya tahu lah, baru ditarik-tarik sama aku. Telepon juga dia ndak ndak diangkat, itu adiknya yang di sini. Dia bilang ada ke teleponnya bapak, tapi ndak diangkat. Jadi teriak kakaknya sebelah. Dipanggil aku ndak dengar juga. Dia bilang, "Mak, ada teleponnya bapakku kemarin. Tadi sampai sekarang bilang. Ndak aku cakap, jadi aku pilih di rumahnya bercerita. Aku dengar, di mana aku dengar itu bapakmu, lakinya bertelepon di sana." Insiden penculikan mula menggemparkan penduduk tempatan melibatkan pengusaha pusat tenakan ikan dalam sangka Chan Sai Chiun 32 dan seorang pekerja dikenali Mazlan 20-an oleh dua lelaki bersenjata di Kunang. Ini adalah kes ketiga terjadi di kawasan Pantai Timur Sabah. Kes-kes sebelum itu tidak sangat diberi perhatian. Awal Mei lalu, seorang warga Cina yang Zailin 34 menjadi mangsa penculikan di negeri itu. Insiden terjadi hanya sebulan selepas seorang pelancong juga dari Cina dan pekerja resort diculik di Semporna 2 April sebelumnya. 4 rakyat Malaysia juga diculik oleh 8 lanun bersenjata di perairan Semporna Sabah ketika dalam pelayaran balik dari Filipina ke Malaysia. Ketua Polis Miri ACP Junaidi Bujang berkata keempat-empat lelaki berumur 21 hingga 34 tahun itu bertugas di sebuah kapal didaftarkan atas nama MES 56 dan ketika kejadian mereka dalam perjalanan pulang ke Malaysia setelah selesai membawa kayu balak ke Manila, Filipina. Kejadian berlaku berhampiran Pulau Ligitan, Semporna Sabah. Kapal yang digunakan untuk membawa kayu balak semasa kejadian tidak membawa sebarang muatan. Sebab anak saya telefon dia sebelah malam tu, yang malam hari Minggu malam jam 8.30 dia telefon, dia tidak angkat. So saya bilang mungkin dia buat kerja kah, apa mandi, nanti dia call balik. Kan biasa begitu, kalau saya sudah anak dia telefon, ada miss call dia akan telefon balik. Tapi dia pun tidak telefon balik. Jadi sampai kami besok paginya pun saya pun tiada telefon lah, tiada tanya kabar, telefon balik tanya dia kenapa tidak telefon, kan tiada. Persepsi luar, mereka tidak faham yang kes-kes penculikan ini hanya berlaku di satu sudut sahaja, iaitu Sabah. Kerana itu dalam keadaan apa sekalipun, pihak berkuasa dan penduduk tempatan perlu bekerjasama erat.
tingkatkan aset-aset yang berkaitan untuk memastikan sempadan Sabah tidak bolos lagi. Satu perkara lain yang perlu dilihat adalah elemen-elemen asing yang perlu dibersihkan di Sabah. Ini membabitkan rakyat asing yang terlibat dalam sektor pekerjaan seperti pemandu pelancong, operator bot, petugas resort dan penternak ikan sangkar yang rata-rata rakyat Filipina. Kejadian penculikan itu barangkali taktik baharu penculik kerana sebelum ini mereka mensasarkan mangsa dari darat atau pusat-pusat pelancongan. Harapan saya mudah-mudahan dia selamatlah. Lepas tu mudah-mudahan suami saya dapat balik dengan selamat. Sebab anak saya masih kecil-kecil lagi. Biasa tempat kami mengadu. Berasaskan modus operandi penculik di mana tidak mengenal lagi siapa sasaran mereka, maka untuk menyelesaikan kes penculikan di kawasan itu dan laluan di kawasan itu perlulah ditutup serta-merta atau sebarang kapal mesti diiringi oleh pasukan bersenjata seperti mana dilakukan di perairan Afrika Utara. Sehingga langkah keselamatan lebih ketat dilakukan, insiden penculikan berlaku lagi. Kali ini di perairan Denshaven, Tambisan, Sabah. Pada 18 Julai lepas, pihak berkuasa telah menemui sebuah bot tunda dengan enjin yang masih hidup terdampar di perairan Lahad Datu. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan 5 rakyat Malaysia yang menaiki bot itu telah menjadi mangsa penculik kumpulan pengganas Abu Sayyaf. Keselamatan mangsa-mangsa adalah yang utama sekali, ya. Dan saya sekali lagi ingin menegaskan bahawa pihak polis tidak bekerjasama untuk membayar wang tebusan. Ya. Seperti mana yang disebut juga oleh Timbalan Perdana Menteri bahawa kita tidak membayar apa-apa wang tebusan. Kita dapati ada di kalangan penjenayah daripada Malaysia yang pernah melarikan diri ke Malaysia. Begitu juga daripada negara ini, dan juga mungkin ada penjenayah daripada beberapa negara lain yang menggunakan negara Malaysia untuk ke sini ataupun menggunakan negara ini untuk ke Malaysia. Jadi jenayah rentas sempadan ini akan kita tangani melalui kerjasama dua hala. Malaysia harus memandang serius kes penculikan termasuk jenayah rentas sempadan yang sering berlaku di perairan Sabah. Usaha menangani secara lebih berkesan termasuk kerjasama negara jiran perlu digerakkan. Sasaran lanun pulau atau lanun laut ini sudah menjangkaui pulau-pulau tumpuan pelancong di Sabah. Kapal tunda kini juga jadi sasaran mereka. Insiden membabitkan juga warga asing. Mangsa yang diculik berumur 21 hingga 34 tahun adalah dari kumpulan 9 kru kapal tunda yang sedang dalam perjalanan balik dari Filipina ke Malaysia. 5 individu lain yang terdiri daripada warga Myanmar dan Indonesia dilepaskan oleh penculik. Bagi mengekang insiden penculikan penduduk tempatan memainkan peranan, bukan menyerahkan tanggungjawab keselamatan kepada kerajaan semata-mata. Penduduk terutamanya nelayan di kawasan zon S-Zone perlu sentiasa mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Ia bagi mengelak kejadian penculikan terus-terusan berlaku. Ruang untuk penculik atau jenayah rentas sempadan perlu ditutup sepenuhnya demi keselamatan di kawasan sasaran. Sekian analisis, saya Azizi Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera.